Pergerakan Puteri UMNO bahagian Labuan menyifatkan desakan segelintir pemimpin dan ahli UMNO agar parlimen dibubarkan sekarang sebagai sesuatu yang boleh memberi kesan negatif kepada parti berkenaan. Ketuanya Jura Adia Harun berkata laungan bubar parlimen ketika meraihkan kemenangan pilihan raya negeri Johor Sabtu lalu juga tidak sepatutnya dilakukan, lebih-lebih lagi ketika menyambut ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya insiden itu hanya mencalar kemenangan dikecapi Barisan Nasional dan UMNO pada PRN berkenaan, lebih-lebih lagi apabila ia ditularkan di media sosial. Beliau menekankan insiden yang berlaku jelas bercanggah dengan prinsip dan budaya UMNO yang dibina atas dasar menitik beratkan rasa hormat dan patuh kepada pemimpin, tidak kira institusi Majlis Tertinggi UMNO atau institusi kerajaan berperlembagaan maupun Majlis Raja-Raja Melayu. Katanya sebarang keputusan mengenai pilihan raya umum ke-15 tertakluk kepada perbincangan di antara ahli Majlis Tertinggi UMNO termasuklah Perdana Menteri selaku Naib Presiden UMNO dengan diperkenankan yang di-Pertuan Agong. Beliau berkata UMNO sentiasa mengangkat prinsip demokrasi dan turut mengambil kira suara akar umbi sebelum membuat sebarang keputusan. Sementara itu, pemimpin parti-parti pembangkang harus mempunyai kesatuan dan persefahaman yang kukuh bagi mewujudkan satu gabungan yang mantap untuk mengalahkan pihak lawan. Ketua Pemuda Pergerakan Pemuda Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Felix Joseph Saang berkata, setiap pemimpin juga harus mengetepikan ego masing-masing dalam usaha menyelamatkan dan meletakkan negara di landasan yang betul. Katanya rakyat sebenarnya sedar dan tahu bahawa hanya dengan kerjasama dan kesatuan blok pembangkang yang mampu mematahkan pemimpin kluster mahkamah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan mesyuarat agung 3 tahunan APKO peringkat cawangan bagi zon Wenot. Felix berkata berdasarkan statistik keputusan pilihan raya negeri Johor dan PRN Melaka baru-baru ini, sekiranya ada kesatuan parti-parti politik berdepan UMNO BN, mereka sememangnya boleh ditewaskan. Katanya pihak pembangkang harus bergerak bersama, berjuang dengan matlamat yang sama dan dengan misi yang satu. Sementara itu ketika berucap pada majlis itu, Felix yang juga ketua bahagian APKO Beluran turut mengingatkan ahli parti supaya terus setia, cekal, fokus dan komited kepada perjuangan parti. Katanya semua pemimpin APKO di peringkat akar umbi juga perlu meneruskan pelayanan dan menabur bakti kepada masyarakat. Manakala seorang bekas pengarah sebuah jabatan kerajaan negeri hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu atas 29 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 1.29 juta ringgit daripada dua syarikat pada 2017 dan 2018. Tertuduh Abel Ongkunik 50 tahun yang pada masa itu adalah pengarah Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menerima rasuah daripada syarikat Alaf Kembara Sdn Bhd dan syarikat E-Sport Sdn Bhd sebagai dorongan untuk memilih kedua-dua syarikat berkenaan bagi kerja perkhidmatan penundaan kapal di pelabuhan. Tertuduh yang kini bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Kerja Raya Sabah didakwa mengikut Seksyen 17(e) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta sama. Sementara itu hakim menetapkan jaminan RM100,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM30,000 manakala pasport diserahkan kepada mahkamah. Berita seterusnya, Bahagian Siasatan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau mengeluarkan 31 saman membabitkan pelbagai kesalahan dalam operasi di Batu 11, Jalan Apas, Tawau yang berakhir semalam. Operasi selama 3 hari yang bermula Sabtu lalu itu menumpukan kepada penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Ketua Polis Daerah Tawau Asisten Komisioner Jasmin Husin berkata operasi bermula jam 9 hingga 11 pagi itu dijalankan bagi mengesan pemandu kenderaan yang menggunakan telefon bimbit tanpa alat bebas tangan ketika di jalan raya. Selain itu katanya beberapa kesalahan trafik lain juga turut dikesan, antaranya muatan bahaya atau tidak kemas, ubah suai exhaust dan sebagainya. Jasmin berkata semakin lama masa tindak balas dengan telefon bimbit, maka semakin tinggi kadar gangguan ketika memandu. Katanya fokus utama Polis Tawau adalah meningkatkan pemanduan secara berhati-hati, sentiasa peka dan sensitif terhadap sekeliling.
Seterusnya, jangkitan COVID-19 di Sabah terus menunjukkan penurunan dengan sebanyak 591 kes baru direkodkan hari ini berbanding 622 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata bilangan daerah yang mencatat penurunan dan peningkatan kes juga agak seimbang hari ini. Katanya sebanyak 13 daerah mencatat peningkatan kes, manakala 11 daerah mencatat penurunan kes dengan daerah Beaufort merekodkan penurunan kes baru agak besar sebanyak 30 kes. Masih berkata daerah Kota Kinabalu kekal sebagai satu-satunya daerah yang mencatat kes baru 3 angka dengan 174 kes hari ini tetapi berkurang 18 kes berbanding jumlah semalam. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.